Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila al-kubur wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal muallimin wal muallimat kulluhum ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan maqbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi marifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Parikasih serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang dihormati tuan ketua kampung, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kaperi kape. Waras alhamdulillah. Iso nyauri ki alhamdulillah lah.
Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhingga banyaknya, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita telah memasuki 10 Rejab 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan bulan Rejab yang kita lalui ini diberkati oleh Allah. Bulan Sa'ban yang akan datang kita lalui akan diberkati oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita banyakkan berdoa semoga kita dipanjangkan umur dapat menemui bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan daripada bulan Rajab ini sebagai permulaan kita untuk membuat persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Para ulama-ulama salaf dahulu dia buat persediaan bulan Ramadan ini bukan bulan Rajab, 6 bulan lebih awal, ya. 6 bulan lebih awal. Kita kalau tak 6 bulan pun mula bulan Rajab pun alhamdulillah. Ya. Tapi kadang-kadang kita sehinggawi persiapan awal bulan Syawal yang disik. Kadang-kadang bulan Surah bian wis ngarang, bulan Surah ni bulan Muharram lah. Wis ngarang ki makmu tahun ki agak-agak bodoh baju apa ya? Temane warna apa? Ya kuning, kok kuning kaya keramat pula kuning ki. Ungu wis lepas. Bincang persiapan untuk Syawal ya. Jamuannya macam mana ya, kita nak raya gak mana ya? Bukanlah salah, orang salah. Tapi kadang-kadang untuk persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan kaya tak ono. Kadang-kadang makin mengeluh, oh diluk ni wis arep puasa meneh rupane. Makin mengeluh pula, tapi bukan tuan-tuan semua tidak, perik kasih semua. Alhamdulillah semua banyakkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, insya-Allah ya, dalam kuliah saya pada malam ini bukan nak berceramah ya, jauh sekali ya, cuma nak mengingatlah, terutamanya nak mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahannya dan banyak kejahilannya tuan-tuan. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sama-sama untuk mengulang kaji sebagai suatu persiapan untuk kita iaitu berkenaan apakah amalan-amalan yang menerangi alam kubur ataupun apakah amalan-amalan yang dapat menerangi alam barzah tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa akan merasai mati ya. Ditetap Allah Taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kita ni makhluk Allah yang bernyawa akan merasakan mati. Kalau saya tanya tuan-tuan ni adakah calon ketua kampung? Belum lagi. Adakah tuan-tuan ni calon YB? Macam mimpi pula. Adakah tuan-tuan ni calon Perdana Menteri? Macam mustahil pula tuan-tuan. Adakah tuan-tuan ni calon jenazah? Pasti ya. Pasti itu masuklah yang cakap ni tuan-tuan sudah pasti tuan-tuan kita akan calon jenazah. Ya, nak tak nak, kelem orang kelem ya, kabeh akan menghadapinya tuan-tuan. Ya, hidup lawannya mati. Apabila kita mati tuan-tuan ya, di hujung dunia ini sementara menanti hari kiamat, kita akan berada dinamakan suatu alam perhentian yang keempat, iaitu namanya perhentian kubur ataupun perhentian alam barzah. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat, dalam kehidupan kita ni nak menuju ke surga Allah ada 12 perhentian tuan-tuan. Yang dinyatakan tuan-tuan dalam kitab Tazkirah fil Awali Mauta wal Umuri wal Akhirat yang telah ditulis oleh Imam Qurtubi tuan-tuan. Kita ni nak menuju ke surga Allah ada 12 perhentian. Pertama alam roh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia. Yang kita baru alam 3 je. Ada 12 lagi tuan-tuan. Ada 12 pula. Ada 9 lagi.
Lepas alam dunia, kita akan berpindah ke alam barzah ataupun alam kubur. Yang kelima iaitu alam akhirat. Yang keenam iaitu yaumul mahsyar. Yang ketujuh yaumul hisab. Yang ke-8 yaumul mizan. Yang ke-9 tuan-tuan mendapat surat perhentian, mendapat suratan amal. Yang ke-10 perhentian mendapat syafaat Nabi. Yang ke-11 iaitu titian telaga Al-Kausar, dan perhentian yang terakhir, stesen yang terakhir iaitu titian sirat. Ya, sama ada kita masuk surga ataupun neraka. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kita baru sampai perhentian ketiga, iaitu alam dunia, yang bakalnya kita akan berpindah ke alam kubur. Sebab itu tuan-tuan, apabila disebut kubur ini, pernah sahabat Nabi, dan dia juga adalah menantu Rasulullah, bukan setakat seorang saja dia berkahwin dengan anak Rasulullah, dia salin tikar. Dua orang di antara sahabat Nabi yang dapat berkahwin dengan anak perempuan Rasulullah, 2 orang salin tikar, iaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ni tuan-tuan hadirin hadirat, nek kilingan kubur, dia nangis tuan-tuan. Nek ono wong ngusung jenazah ni, wong ngusung jenazah tu ya. Arep dikawan yang kubur, dia ketok, dia punya takutnya tu sampai pengsan. Kadang-kadang. Riko nek metu kubur, melalui kubur, ono rasa sedih tak tuan-tuan? Tuan-tuan tu sedih. Kadang-kadang lalu kubur buat tak tahu aja. Makin dia punya kuatkan volume dia. Volume apa? Lagu dangdut atas kubur. Lalu kubur makin kuat lagu dangdut. Contoh. Ini jangan marah pula pada peminat-peminat dangdut. Contoh. Patutnya lalu kubur tu makinlah perlahankan apa kat dalam tu. Kalau baca Quran tak apalah. Setidak-tidaknya kita lalu kubur, berilah salam. Kepada sekalian ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doakan lagi, yaghfirullahu walana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Kita beri salam. Ataupun assalamualaikum ya ahlal kubur. Lepas tu bacakanlah suratul Fatihah sekali. Bacakan suratul Ikhlas 3 kali. Niatkan pahalanya kepada sekalian ahli kubur. Itu pun sukanya tuan-tuan yang berada dalam kubur tu tuan-tuan. Kan ada satu riwayat tuan-tuan hadirin hadirat dalam kitab Duratun Nasihin tuan-tuan, kelebihan membaca suratul Al-Ikhlas. Ada seorang bapa yang beramal soleh. Seorang bapa ni beramal soleh tuan-tuan, tiba-tiba diuji anaknya meninggal dulu. Kita ni ajal tak mengenal tua atau muda tuan-tuan. Ya, betul? Betul. Kadang-kadang orang yang jaga sakit, yang jaga tu meninggal dulu. Yang sakit tak meninggal. Kadang-kadang bapaknya masih hidup, anaknya yang busuk pula meninggal. Ibaratnya kata orang tua ni, ajal ni kaya ngisor pokok kelapa. Pokok kelapa reti. Pokok kelapa tak semestinya kelapa sing tua gogrok biasa. Kelapa tua nek gogrok biasa. Bermakna orang tua kalau meninggal biasa. Tapi kadang-kadang masih cengkir, kadang-kadang masih beluluk pun gogrok juga. Betul. Kadang-kadang masih bayi meninggal, kadang-kadang masih kanak-kanak meninggal, kadang-kadang kelapa muda. Tengah umur belum 40. Orang belum 40 ni kira muda lah. Macam dalam masjid ni semua muda ni. Saya dah tua 48, 49 ya. Sebelum 40 umur 27, 28, 35 tengah anteng-antengnya kerja. Kadang-kadang meninggal juga. Ibaratnya kelapa muda tu gugur. Kadang-kadang juga kata orang tua, sak pokok-pokoknya mati kabeh. Bukan sak tandan, sak pokok-pokoknya mati kabeh. Contohnya kena sambar beledek. Ibaratnya suatu keluarga pergi semua dulu. Tak mustahil tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada orang bapak ni, orang yang soleh, anaknya meninggal dunia. Malam pertama dia mimpi. Dia mimpi kepetuk kalau arwah anaknya sing dikubur ke awan. Jadi kat jauh tuan-tuan faham tak? Malam tu dia mimpi tuan-tuan, malam tu mimpi kejumpa arwah anaknya yang baru dibumikan batu siangnya. Pada malam pertama dia mimpi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wajahnya hitam legam. Dalam keadaan pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut masai, dalam keadaan kesakitan. Malam yang kedua, bapa mimpi meneh.
Oh, mimpi berturut-turut ni lagi-lagi tuan-tuan. Orang soleh tuan-tuan, tidur ambil wuduk, sembahyang dulu. Mimpi pula pukul 3, pukul 4 pagi. Pukul 2 pagi. Malam kedua jumpa lagi dengan arwah anaknya. Tapi malam kedua keadaannya different. Different ni berbeza. Berbeza. Kalau malam pertama macam diseksa, macam ahli neraka. Malam kedua tuan-tuan, anaknya berubah. Menjadi pakaiannya indah-indah, wajahnya bercahaya, dalam keadaan senang lenang, macam ahli surga. Lalu bapaknya tanya pada anaknya, wahai anakku, kenapa malam pertama kamu macam ahli neraka, malam kedua kau macam ahli surga? Wahai ayahku, aku menyesal. Memang dalam kehidupanku, aku banyak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka aku disiksa di dalam kubur. Tapi pada hari yang kedua, waktu siang, ada orang soleh telah lalu kubur. Dia telah membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, niatkan pahalanya kepada sekalian ahli kubur, maka aku dapat ganjarannya. Tengok, baru 3 kali tuan-tuan, semuanya dapat ganjarannya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidina Uthman kalau ingat kubur kadang-kadang sampai menangis. Kerana apa? Sayyidina Uthman teringat hadis Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in tajaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanjahu minhu fama ba'dahu asad. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim. Sayyidina Uthman ni nangis kerana apa? Apa kilingan kubur. Kita kadang-kadang lalu kubur pun tak ada apa-apa. Kadang-kadang tuan-tuan, tengah mengiringi jenazah dekat tanah perkuburan, sing ninggal ke koncone sak kelas lo kadang-kadang. Yang ninggal ni satu kawan sekelas, umurnya sebaya, tengah di kampus dekat kubur. Kita sama-sama sampai kubur. Patutnya tu kawannya dah seusia meninggal dunia tengah di kampus tanah tu. Kita atas kubur ni cerita, bacakan Fatihah ke, bacakan suratul Ikhlas ke, baca tahlil ke, niatkan pada arwah kawan kita yang meninggal. Tapi kadang-kadang atas kubur boleh cerita hal dunia lagi. Sementara nak tunggu baca talqin tu boleh cerita, malam tadi tengok bola tak? Tengok. Bola kat mana? Tengok dekat rumah. Apa benda lah kau tengok dekat rumah? Aku tengok dekat warung lah, pakai LCD besar. Seorang lagi, apa benda kau tengok warung LCD besar? Aku pergi stadium. Oh, lagi puas. Dekat kubur boleh cerita bola lagi tuan-tuan. Tegur tuan-tuan, ya. Bukan tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Sepatutnya mengambil iktibar. Sayyidina Uthman menangis kerana apa? Kerana dia ingat pesanan Nabi, kalaulah kubur ini adalah perhentian pertama di akhirat, kata Rasulullah. Kubur ini adalah perhentian pertama dekat akhirat. Kalau dekat kuburnya dah menjadi taman-taman surga, masuk kubur aja dihimpit dengan himpitan yang lembut. Nanti saya terangkan. Masuk kubur aja soal munkar dan nakir dapat menjawab. Kuburnya sejauh luas mata memandang. Kuburnya terang. Tidur seperti malam, ada hadis yang menceritakan, seperti tidur malam pertama pengantin baru. Tuan-tuan ingat lagi malam pertama pengantin baru? Seronok tak? Oh, indah sungguh. Ya. Takut. Oh, lelaki biasa tak takut bang. Tak tahulah kalau abang takut. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kalau wis kubur ke penak, maka proses seterusnya akan mudah. Tapi nek wis neng kubur wis kangelan, dekat kubur kena himpitan yang keras. Sampai tulang belulangnya, tulang rusuknya berselisih di antara satu sama lain. Kubure peteng dedet. Contohnya, dijawab soal munkar nakir tak dapat jawab. Ma imam muka, dijawab imam masjid. Contohnya, Parik Kasih contohnya. Patutnya ma imam muka dijawab Quranul Karim, ya? Dijawab imam masjid Parik Kasih contohnya. Kenapa dalam masjidnya, dalam masa hidupnya jarang baca Quran? Macam mana dia nak jawab? Maksudnya kalau dekat kuburnya menjadi salah satu gaung api neraka, maka perhentian seterusnya pun akan susah. Dekat padang mahsyar akan susah. Yaumul mizan akan susah, titian sirat akan susah. Sebab itulah Sayyidina Uthman ni menangis apabila dia teringat kubur. Kalau diceritakan akhirat, Sayyidina Uthman tak, tentang neraka, Sayyidina Uthman tak berapa nangis kalau dia macam ingatkan kubur. Kenapa kalau ingat kubur, kata sahabat wahai Sayyidina Uthman, kenapa kalau kamu dengar cerita neraka, kamu tak nangis sebagaimana kamu orang cerita kubur?
Kerana apabila di neraka ada koncone, ada kawannya. Tapi kalau masuk kubur seorang. Itu kata Sayyidina Utsman. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adakah kubur itu gelap? Ya, adakah kubur itu gelap? Adakah kubur itu gelap, tuan-tuan? Neng tanah yo peteng tu ustaz. Menjuru tanah. Ada dinyatakan, tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, yaitu tentang keadaan kubur ni gelap ataupun terang. Ya. Kubur ini, tuan-tuan, ada dalam hadis Nabi, diceritakan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu masa ada seorang perempuan ni berkulit hitam. Seorang perempuan yang berkulit hitam, ada setengah riwayat namanya Ummu Mahjan. Dia sering membersihkan, menyapu masjid. Ya. Walaupun perempuan ni berkulit hitam, tapi dia melakukan amalan yang mulia, suka membersihkan masjid. Nyapu sampah, neon apuk dilap, ibaratnya kaya noja lah, tuan-tuan. Lalu Nabi Muhammad SAW satu masa pergi Masjid Nabawi. Nabi Muhammad delok orang perempuan yang berkulit hitam tu, berkulit hitam ataupun Ummu Mahjan, kok tidak kelihatan. Selalunya dia ada nyapu dekat masjid ni, kok tak kelihatan. Jadi Rasulullah cari-cari, mana perempuan ni? Mana Ummu Mahjan ni? Macam tuan-tuan, kalau setiap hari pergi masjid, subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada, besok pun ada. Tiba-tiba satu hari subuh tak ada, zuhur tak ada, asar tak ada, masuk satu hari tak ada, 2 hari tak ada. Agak-agak tuan-tuan tertanya tak? Mana haji ni kepala ni lagi? Apa loro kan? Dia tanya-tanya kan? Apa rabi meneh? Contoh kan? Jadi macam itulah. Jadi Rasulullah cari mana Ummu Mahjan tidak kelihatan. Lalu Rasulullah SAW tanya pada sahabat-sahabat, wahai sahabat, manakah Ummu Mahjan? Ya, di manakah Ummu Mahjan? Kok orang ketok ki nyandi kepala ni? Kata sahabat, ya Rasulullah, Ummu Mahjan telah meninggal dunia. Patutlah tak nampak. Lalu Rasulullah berkata apa? Aku kok orang dikandani kenapa? Ya. Kenapa aku tak diberitahu, wahai sahabat? Sahabat ni bukan tak nak bagi tahu. Yang meninggal ni Ummu Mahjan ni perempuan berkulit hitam pun dia biasa-biasa aja. Rasulullah kan sibuk sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin negara, banyak tugas yang perlu diselesaikan. Jadi yang meninggal ni biasa-biasa, tak payahlah bagi tahu Rasulullah, tak nak menyusahkan Rasulullah. Tapi Rasulullah memandang mulia pada perempuan tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau kita membersihkan masjid ni, menjaga kebersihan masjid, keceriaan masjid, satu ibadah yang mulia. Ya, malam-malam tak boleh tidur, gelebak rono, gelebak rene oleh seturu. Tak tiba tidur kenapa? Omahnya tidur kat anaknya baru dapat cucu, tak boleh tidur. Ambil toler, ambil sabun, bersihkan tandas masjid. Bagus juga tuan-tuan ya. Tapi bagi tahu pengusi pula, malam-malam pukul 2 kok bersihkan masjid, kenapa tandasnya? Takut nanti kata mau nyolong pula. Ayah bagi tahulah tuan-tuan ya. Jadi kata Rasulullah, kalau dah meninggal Ummu Mahjan, kuburin tunjukkan aku wahai sahabat, manakah kubur Ummu Mahjan? Lalu Rasulullah SAW, para sahabat pun tunjukkan kubur Ummu Mahjan pada Rasulullah. Apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Fadalluhu fasalla alaiha. Rasulullah mendirikan solat jenazah di atas kubur tersebut. Kerana pada hari kematiannya dia tak dapat solat jenazah bersama-sama, lalu dia terlewat, dia mendirikan solat jenazah di atas kubur tersebut. Lalu Rasulullah berkata apa? Inna hazihil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Bermakna kubur ini gelap. Rasulullah dah bagi tahu. Bukan kubur Ummu Mahjan, dia sebut sesungguhnya kubur-kubur ini. Bermakna semua kubur ini peteng. Ya. Dan sesungguhnya Allah menerangi untuk mereka dengan solatku untuk mereka. Dengan Rasulullah mendirikan solat tadi, itu di antara amalan yang dapat menerangi kubur-kubur. Jadi tuan-tuan, kubur ni memang gelap. Walau bagaimanapun ada amalan-amalan
yang dapat menerangi kubur kita besok, tuan-tuan. Ada amalan-amalan yang dapat menerangi kubur kita besok. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada orang gurau juga, tapi gurau juga. Jangan perkara macam ni buat gurau pula. Apa susah ustaz? Sekarang kan dah ada lampu solar. Masukkan LED dalam kubur, dia punya solarnya taruh atas kubur. Oh, teranglah nanti kuburnya. Tak. Yang menerangi itu amalan. Kasih solar ke, lampu spotlight ke. Kalau dia tak beramal soleh, tetap gelap juga tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Satu lagi sebelum saya terangkan amalan menerangi kubur. Adakah kubur ini panas ataupun tidak? Adakah kubur ini panas ataupun tidak? Tuan-tuan kalau dah pernah tuan-tuan, mungkin masjid ni dah buat praktikal kursus pengurusan jenazah. Ada satu masa tempat saya tu dibuat, mula-mula kursus mandikan jenazah, kemudian kapankan jenazah. Apabila sampai nak kapan jenazah ni, yang pemudah cara tu tak bawa model patung. Jadi dia cakap, kita nak kursus kapan jenazah ni, siapa yang nak boleh jadi model? Oh, semua senyap aja. Tak ada, saya pun termasuk, saya diam aja. Wah, saya nak kecilkan badan, tak boleh kecil badan, dah besar. Janganlah dipanggil saya. Ya. Semua diam, semua tak nak jadi model. Wah, nanti nak mati tenang, susah aku. Jadi anak saya yang sulung ni, ya, anak saya yang sulung ni dia boleh tahan sikit. Ya. Kau kalau berani, ada orang tua cakap, kalau kau berani, atuk bagi RM50. Cepat-cepat ke depan. Ya. Lepas tu dibuat macam orang mati betul lah, kasih kapas, ya, kemudian dibalut 3 helai, tuan-tuan, kain kapan. 1 jam aja lebih kurang. Lepas tu berpeluh-peluh anak saya. Panas tak? Oh panas ya, itu baru dunia. Belum masuk dalam kubur lagi dah panasnya macam tu. Kan? Sebab itu pengurusan jenazah ni antara perkara yang jangan dilewat-lewatkan. Kata Hatim Al-Asam, 5 perkara yang boleh dibuat dengan tergesa-gesa. Maksudnya jangan dilewat-lewatkan. Pertama, kalau ada tetamu, jangan lewat-lewatkan, keluarkan jamuan, keluarkan air. Melainkan bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan pula datang keluarkan air siang hari. Kenapa? Ustaz Kamal cakap, tetamu datang jangan. Maksudnya waktu yang lain bulan Ramadan lah. Mari kita boleh tahu tuan-tuan, ya. Kalau tetamu tu datang pada 10 Muharram, contohnya biasa orang puasa kan, boleh tanyalah. Minta maaf, Haji puasa tak hari ni? Kalau tak puasa, sediakan jamuan. Kalau boleh ada orang tetamu datang, jangan lengah-lengah keluarkan air, jangan lengah-lengah keluarkan jamuan. Boleh? InsyaAllah. Ustaz ni macam minta aja tuan-tuan. Yang keduanya, apa yang jangan dilengah-lengahkan apabila masuk waktu solat. Ya. Masuk waktu solat, ya, dah masuk solat, kita jangan lengahkan. Solatlah di awal waktu, lagi-lagi berjemaah lah. Kalau lelaki di masjid ataupun di surau, ya. Ganjarannya sungguh luar biasa yang dapat menerangi kubur kita, ya. Selain daripada itu, tadi Rasulullah main jenazah kan, dapat main kubur. Di antara yang dapat menerangi kubur kita, rajin-rajinlah dalam masa hidup kita ni, jangan culas solat fardu 5 waktu. Lagi-lagi waktu isyak, waktu subuh, dalam waktu gelap sekalipun, dia bersusah payah dalam matakan gelap tu pergi masjid, pergi surau. InsyaAllah gelapnya dekat dunia besok itu dapat menerangi kubur dan dapat menerangi besok di alam akhirat. Percayalah tuan-tuan. Buka kitab Zubdatun ada dinyatakan. Nombor 3 tuan-tuan, apa yang jangan dilengah-lengahkan. Kalau ada hutang, dia kadang-kadang kalau berhutang, Kang Kacik, kuih api tenan lah. Aku sesak banget, anak aku harus lungoyu. Engkau naik wis gajian sawit tak bayar. 4 hari bulan wis tak bayar jereng gitu ya. Tak bayar jereng contohnya. Tapi dah dapat, sampai berbulan-bulan tak bayar contohnya. Jangan ya. Kalau kita berhutang, segerakan mana yang kita bayar. Dan yang keempat tuan-tuan, yang jangan dilengah-lengahkan, iaitu pengurusan jenazah. Jangan dilengah-lengahkan, sesegera mana yang mungkin. Di antaranya yang melengahkan ni ilmu ni penting tuan-tuan. Kadang-kadang yang nak mandikan, nak kapankan tu tak semua tahu. Tunggu orang yang tahu, ya. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi lambat. Dan yang kelima ya tuan-tuan, yang Jangan dilengah-lengahkan tuan-tuan hadirin hadirat
Kalau ada anak lelaki, anak perempuan yang berkeinginan sangat nak berumah tangga, ada kemampuan, segera-segerakanlah. Jangan dilewatkan. Ya, itu di antara amalan-amalan yang jangan dilengahkan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, dalam kubur ni tuan-tuan, adakah panas ataupun tidak? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW daripada Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, "Inna sadaqata la turfi'u an ahliha haral kubur wa inna ma yastazilul mu'minun yaumal qiyamah fi zilli sadaqatihi." Apa kata Rasulullah SAW dalam rawahu daripada riwayat Imam Ahmad, daripada Imam Abu Ya'la, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah akan dapat memadamkan panas kubur bagi orang yang melakukannya. Bermakna kubur ni panas tuan-tuan. Apakah yang dapat menyejukkan kubur? Yaitu tidak lain tidak bukan, banyakkanlah bersedekah. Lagi-lagi tuan-tuan hadirin hadirat, waktu sedekah ni bila-bila kita boleh. Tapi sebaik-baiknya kita bersedekah ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebaik-baiknya iaitu pada waktu subuh. Ya, pada waktu subuh tu tuan-tuan kita lagi-lagikan banyakkan bersedekah. Kerana pada waktu subuh ni ada doa yang didoakan oleh para malaikat. Amalan yang didoakan oleh para malaikat antaranya bersedekah ataupun menginfakkan harta pada waktu subuh. Ada malaikat yang dikhususkan, 2 malaikat mendoakannya. Apa dia doakan? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Tuan-tuan, kalau kita ekonominya macam sempit, di antara amalannya banyakkan sedekah pada waktu subuh. Kalau lelaki ni senang pergi masjid, tengok sini ada tabung tak? Ada? Oh tu sana ada. Oh ada 2. Oh ada 3. Oh kalau ada 4, masukkan 4 ringgit, RM1. Oh siji aku kok RKI, okey RKI. Nah contoh, baik orang yang ngomong ya. Kalau tak mampu satu-satu pun tak apalah tuan-tuan. Kita infak pada waktu subuh ni sebaik-baiknya sebelum habis masuk waktu subuh, ada malaikat doakan supaya digantikan akan apa yang kita keluarkan. Sebaliknya kalau kita lokek, malah didoakan supaya tidak diberkati akan rezekinya. Dan di antara doa yang mudah diterima oleh Allah, di antara doa yang mudah dimustajabkan oleh Allah, selepas bersedekah. Lagi-lagi waktu subuh, kita masuk RM10 contohnya dalam tabung. Ya Allah, dengan aku sedekah, keberkatan aku sedekah RM10 ini ya Allah, sembuhkanlah akal penyakit gaut aku ya Allah. Contoh ya, yang cakap ni lah contoh ya. Kalau boleh kata guru saya, sekali sedekah 1 hajat. Nak banyak hajat pun boleh juga kalau tak malu. Masuk 50 sen, mintanya daripada subuh sampai waktu israq ya, contohnya. Kebangetan pula tuan-tuan Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, ada amalan yang dapat menyejukkan kubur, antaranya tuan-tuan iaitu dengan bersedekah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Amalan yang dapat menerangi kubur tuan-tuan tidak lain tidak bukan tuan-tuan, sebab itu kita apabila seseorang itu masih hidup, ya, kita ni masih hidup, sebaik-baiknya kita wasiat 4 perkara kepada orang yang hampir kepada kita. Tuan-tuan rasa dah bagi tahu ya. Orang yang hampir kepada kita siapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan mungkin isteri lah, ada isteri. Kalau ada suami, suami. Kalau dah isinya meninggal ataupun tak ada suami, duduk dengan anak, bagi tahu anak. Wasiat 4 perkara. Pertama tuan-tuan hadirin hadirat, wasiat apa? Sekiranya abang mati dulu, contohlah. Cakap dengan isteri, nangis-nangis sikit. Sekiranya abang mati dulu. Abang pesan ni tahu yang ayang kalau menangis, menangis biasa-biasa aja. Jangan menangis meratap-ratap. Ayang dengar abang meninggal aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Itu yang abang nak. Jangan meratap-ratap, abang kenapa kan tinggalkan pizza? Pizza nak hidup dengan siapa? Contoh, menangis meratap-ratap. Rambutnya dah rewak-rewak gitu ya. Macam hilang kesedaran diri, jangan. Itu nanti bertambah disiksa atas si mati.
Jadi kita dah bagi tahu, abang dah bagi tahu tau, jangan menangis meratap-ratap. Ayang kena redha. Kalau ayang buat juga tanggung sendiri dosa. Abang dah bagi tahu. Bagi tahu tu. Jangan menangis meratap-ratap. Siapa yang mendapat berita kematian anak ke apa orang yang disayangi, dia redha ni bukan seminggu baru meninggal dia tak redha, seminggu baru redha. Itu tahapnya tak sama. Yang betul-betul redha, dia diuji meninggal, dia redha jam tu. Itu setinggi-tingginya kalau dia mengucapkan kalimat istijab innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekurang-kurangnya akan dibinakan sebuah istana dalam surga. Kalau seminggu tu dah tak sama dengan yang mula-mula je redha. Okey. Jadi tuan-tuan, yang kedua, wasiat yang kedua, pertama jangan nangis meratap-ratap. Yang kedua pesan. Ayang, contoh kepada isteri ataupun anak, Alung, kalau sekiranya abah meninggal dunia, abah pesan, kalau boleh yang solatkan jenazah abang ni jangan kurang 40 orang. Kalau boleh jangan kurang berapa? 40 orang. Kalau 100 lagi bagus, lagi ramai lagi bagus. Abah tahu, abah masih hidupnya memang tak campur orang. Contoh, pergi kerja pukul 6.30, balik pukul 10 malam. Tu siapa tu? Saya lah tuan-tuan. Balik 6.30, baliknya 10 malam. Ya, macam mana nak jumpa masyarakat? Tak payah nak jumpa malam Jumaat je tuan-tuan. Hari ni manja sikit sebab tak apa bersihat, rumahnya hantar. Memanglah abang tahu abang jarang jumpa ni. Besok kalau abang mati, siapa nak solatkan jenazah abang? Ya. Tapi kalau biasa orang sering ngeringi jenazah, dia sering pergi, kalau dia meninggal pun orang akan ramai tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau boleh 40 orang yang mendirikan solat jenazah. Kerana apa? Orang yang disolatkan 40 orang, oleh orang yang disolatkan 40 orang yang mendirikan solat jenazah dengan ikhlas, nascaya doanya dimakbulkan oleh Allah dan mudah mendapat syafaat di akhirat kelak nanti. Yang ketiganya tuan-tuan, sunat kita berwasiat. Berwasiat supaya dikebumikan di mana tempat kita meninggal. Sekiranya abang mati besok, kebumikanlah dekat Parit Kasih sini aja sebab abang duduk kat sini. Jangan minta yang pelik-pelik pula. Sekiranya abang mati dekat Parit Kasih, abang wasiat kuburkan abang dekat perkuburan Baqi' dekat Madinah sana. Itu pelik pula, tak payahlah disempurnakan ya. Lagi Madinah sana pun senang boleh. Orang Madinah belum dapat tahu kat Baqi' tu. Yang keempat, satu lagi tadi saya lupa. Masa 40 orang tu, kita berpesan kalau boleh yang mengimamkan solat kita itu biarlah waris yang terdekat kita. Kalau mak ayah yang meninggal, biar anaknya sendiri yang mengimamkan solat jenazah tersebut. Tapi biasanya tuan-tuan, anak yang mampu menjadi imam mensolatkan jenazah mak dan ayahnya, biasanya anak yang tak culas solat pada 5 waktu. Kalau solat pun dia culas, subuh kadang solat, maghrib kadang solat, kadang orang. Nak mengimamkan solat memang susah, solat jenazah tuan-tuan. Dan yang keempat tuan-tuan, wasiat apa? Sekiranya abang pergi dulu, abang pesan, harta yang abang ada ni, tanah rumah ni saya dah namakan ayang, contoh. Kemudian yang tanah dekat Parit Simpan tu dah namakan Alung. Tanah dekat Bukit Batu 1 ekar dah nama Angah. Dan usul saya dah tanah Senggarang. Semuanya abang dah bagi. Ada 2 ekar lagi abang tak namakan. Jadi abang pesan, harta yang abang tinggalkan ni bagikanlah secara faraid dan belanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan jangan lupa titipkan pahalanya untuk arwah abang besok kalau dah tak ada. Pesan macam itu. Tuan-tuan hadirin hadirat, di antara yang dapat membantu si mati ni tuan-tuan hadirin hadirat, contohnya kita bersedekah, niatkan pahalanya kepada arwah. Itu di antaranya dapat membantu. Contohnya masjid ni, contohnya apa yang kurangnya, contoh, tengok bil aircon ni banyak bayar 1,000 lebih ni, jumpa pengusi, bil aircon ni insya-Allah saya bayar ya, jangan bagi tahu siapa-siapa. Insya-Allah, tapi niatkan pahalanya untuk si mati. Ataupun contohnya tank hitam ni bocor atas, contohnya tu. Dia bukan tank hitam bocor tu, niatkan pahalanya untuk arwah si mati. Itu pun di antara amalan yang membantu. Yang keduanya tuan-tuan, di antara amalan yang membantu si mati ni, satu lagi tuan-tuan, ni kadang-kadang kita banyak terlepas pandang. Tapi orang-orang dulu biasa dia melakukannya tuan-tuan. Ada dinyatakan tuan-tuan dalam kitab Amalan Orang Soleh yang disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul.
Kalaulah seseorang itu mengiringi jenazah sampai tanah pekuburan, ya, kita ni mengiringi jenazah ni dia punya ganjarannya bukan biasa-biasa tuan-tuan. Kalau kita mengiringi jenazah, nek orang Jawa ngomong lungong layat, ya, lungong layat ya. Ganjarannya luar biasa tuan-tuan. Sampai malaikat Jibril dalam kitab Wasiatul Mustafa, dia berwasiat pada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali, kata malaikat Jibril, kalaulah aku ni jadi manusia, kata malaikat Jibril, sekiranya aku ni jadi manusia, aku tidak akan tinggalkan 7 perkara. Aku tidak tinggalkan 7 perkara. Azan dulu, nanti kita sambung 7 perkara. Apa? Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah
wa salawatu aliyatan rafi'ah wa ba'asumaka mahmudan lazi wa'ata innaka latuliful mi'ad Allahumma firli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin ya rabbal. Sikit lagi ya tuan-tuan, boleh ya? InsyaAllah. Boleh tak ni? Sikit lagi ya. Ya kita ni kalau belajar ni kalau lama ni itu apa? Kalau dalam kitab Ta'lim Al-Mutalim Tariqat Ta'lum ni kita belajar ni yang paling mudah ingat pertama sebelum subuh. Kedua maghrib sampai isyak. Nombor 3 masuk waktu remaja. Mudah ingat. Tapi yang minggu depan yang tu jangan sebut tak datang semua. Kalau kenapa? Ustaz Kamal cakap waktu terbaik untuk ilmu waktu remaja. Aku dah tua tak payah pergi lah. Yang gitu pula ya. Waktu sebelum subuh ni waktu terbaik untuk ilmu. Kedua maghrib sampai isyak. Nombor 3 waktu remaja. Waktu remaja ni lagi-lagi rajin untuk ilmu. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Malaikat Jibril dia berharap jadi keturunan Nabi Adam. Kalau dia jadi keturunan Nabi Adam kata malaikat Jibril, dia tak tinggalkan 7 perkara. Jadi 7 perkara ni tuan-tuan kita ni dah jadi manusia bersyukur sangat sebaik-baik kejadian. Jadi 7 perkara ni kalau boleh kita jangan tinggalkan ya. Pertama, solat pada 5 waktu bersama imam. Maksudnya masjid ke surau lah yang lelaki ni. Sempat-sempatkan tuan-tuan ya. Nombor 2, duduk bersama para alim ulama. Yang rajin-rajin duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Ya, ingat tuan-tuan, ya, alhamdulillah masjid ni jawatan kuasanya dah buat majlis ilmu. Jadi kalau besok ditanya, dah terlepas. Saya dah buat ni jawatan kuasa dah buat majlis ilmu, dia tak datang contohnya, dia lepas sikitlah. Kalau tak buat lah kena juga besok, ya. Ada contoh. Yang keduanya malaikat Jibril, sekiranya ada orang sakit, kata malaikat Jibril, aku akan ziarahi. Kalau ada orang sakit, ziarahi. Kelebihannya begitu besar. Yang keempat, sekiranya ada orang meninggal, maka aku akan iringi jenazahnya sampai tanah perkuburan. Tengok, sungguh luar biasa. Yang kelima, kata malaikat Jibril, sekiranya aku jadi manusia, ada orang bertelagah, bergaduh, dia damaikan. Oh, pahalanya besar kita damaikan orang bertelagah ni. Jangan kita makin siram minyak tanah tuan-tuan. Rupuk memang ni. Sekarang bukan siram minyak tanah. Pakai jari aja, panaskan dekat WhatsApp, panaskan lagi dekat Facebook. Oh, lagi berat tuan-tuan. Besok semua tu ditanya tuan-tuan. Walaupun hujung jari tu, semua jadi saksi tuan-tuan. Kulit-kulit kita ni pun boleh jadi saksi tuan-tuan. Yang keenam, sekiranya aku jadi manusia, aku suka menjamu orang makan. Tengok, jamu orang makan ni ganjarannya besar. Lagi-lagi jamu orang makan dekat masjid. Ada majlis ilmu jadi sponsor. Tuan Kursi, bulan depan kambing golek insya-Allah saya bagi. Contoh. Sebab ada contoh ya. Sebab apa? Yang datang masjid ni dia semua peringkat ada. Sing kuwaya ya no. Sing kuwaya faham tak? Kuwaya tenan ya no. Sing koyo no. Sing sederhana ada tak? Ada. Sing susah ya no. Sing miskin ya no. Sing fakir ya no. Semua datang masjid. Mudah. Jadi kalau kita jamu semua dapat. Tapi kalau dekat rumah orang ni bukan tak boleh. Tapi yang datang tu kadang-kadangnya yang dijemput tu tak. Jamu orang makan ni ganjarannya begitu besar. Sebab tu mbah-mbah kita dulu tuan-tuan. Walaupun saya lahir tahun 74. Saya ingat arwah atuk saya. Asal masak tu memang dilebihkan. Sayurnya bukan apa, bukan siakap 3 rasa, bukan ikan kura apa. Sayurnya umbut. Umbut kelapa tu diingat-ingat seminggu. Sayur kori juga campur ke tempe, gaplek barang ni. Ya. Nak makan tu suruh hantar jirannya. Padahal jirannya pun lauk podo juga. Lagi satu kalau ada majlis-majlis malam Jumat, memang suruh bawa. Kalau bulan Ramadan tu buat puluran, ya, memang digili-gilikan. Bukan apa, sebenarnya orang tua-tua kita buat dulu, dia apa yang dibuat, yang dikatakan malaikat Jibril, dia mendidik anak-anaknya ni supaya suka bersedekah, suka menjamu orang makan. Lagi satu suruh makan berjemaah. Orang dulu makan memang berjemaah tuan-tuan. Kadang-kadang pinggan dengan anaknya ramai anaknya daripada pinggannya. Ya. Kalau makan lempeng tu ditaruh habis, disimpan dulu ya, sama-sama makan. Dan yang ketujuh kata malaikat Jibril, sekiranya aku jadi keturunan Nabi Adam, aku tidak tinggalkan apa? Berbuat baik pada jiran tetangga dan menyantuni anak yatim. Ya, ganjarannya begitu besar. Jadi saya nak sentuh tadi, malaikat Jibril pesan, sekiranya aku jadi manusia, aku akan mengiringi jenazah sampai tanah perkuburan. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, man taba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban
wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafruha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain kullu qiratin mislu Uhud. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengiringi jenazah, barang siapa sing lungo nglayat mengharapkan keredaan Allah, maksudnya dia mengiringi jenazah ni ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain, bukan kerana nak pujian. Kau ki wong ninggal kowe ki ono ae, ning parik turiman yo ono, ning Senggarang yo ono, Rengrengit yo ono, iki ning Johor yo ono. Kowe ki rajin tenan nek lungo nglayat. Tengoklah kaki, aku ni memang rajin. Mbah-mbah aku dulu memang rajin semua. Janganlah niatnya nak ditunjuk-tunjuk, jangan. Tapi kalau niatnya ikhlas kerana Allah, dia solatkan jenazah, dia iringi sampai tanah perkuburan, dapat pahala 2 qirat. Dapat pahala 2 qirat, tuan-tuan. 1 qirat bersamaan pahalanya sebesar ataupun seberat gunung Uhud. Tapi barang siapa yang mengiringi jenazah, mengharapkan keredaan Allah, dia solatkan jenazah, kemudian balik, tak sampai tanah perkuburan. Lepas sembahyang kok ngelak. Yuk ngeteh, yuk ngeteh. Orang sampai tanah perkuburan ngeteh contohnya. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi dapat pahala 1 qirat. Tapi jangan pula dia mengiringi jenazah, duduk dekat kenderaan aja. Sembahyang tidak, sampai kubur pun tak. Duduk dekat motor je contohnya. Tapi bukan orang sini taklah, tuan-tuan. Dulu bawa kelapa contohnya, rugilah, tak dapat apa-apa. Mungkin dapat pahala juga, hanya Allah Ta'ala mengetahui, tapi tak ganjarannya tak begitu besar. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, saya nak pesan apa tuan-tuan? Ada satu amalan, kalau orang tu mengiringi jenazah, lagi-lagi kaum kerabat yang terdekat si mati. Contohnya kalau yang meninggal tu mak dan ayah, anaknya lah, lagi-lagi anak lelaki, buatlah. Sebelum pulang daripada tanah perkuburan, dari kebumikan mak ayah tu, anaknya kalau boleh jangan pulang dulu setelah mengamalkan 1. Sebaik-baiknya berdiri macam Pak Imam baca talqin, menghadap si mati, betul. Berdiri di bahagian kepalanya, baca suratul Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Niatkan pahalanya kepada arwah si mati. Kita ni baca Quran ke wirid ke dapat membantu si mati. Dengan syarat niatkan pahalanya kepada si mati. Baca suratul Ikhlas sebanyak 11 kali. Jangan sebut nama surah aja. Suratul Ikhlas, suratul Ikhlas, suratul Ikhlas, suratul Ikhlas, suratul Ikhlas. Tak boleh Baca daripada awal sampai habis sebanyak 11 kali, niatkan pahalanya kepada si mati. Dan sekiranya lagi baik, sekiranya mampu, khatamkan suratul Al-Baqarah sebelum pulang. InsyaAllah dapat meringankan jenazah tersebut dalam kubur. Masuk dalam kubur bukan senang tuan-tuan. Malam pertama kita tak tahu amalan kita. Sama ada dihimpit kubur dengan keras ataupun lembut. Sama ada di soal muka nakir itu dapat ke tidak. Ma imamuka, ma kiblatuka, man nabiyumuka, ma dinuka. Itu kita pandai jawab ke tak tu. Tak tahu kita tuan-tuan, amalan kita yang jawab. Kalau boleh tuan-tuan, khatamkan suratul Baqarah sebelum pulang. Niatkan pahalanya pada si mati. Dewean lo ustaz nang kubur. Kabeh wis balik, aku dewean nang kubur ya dak. Kalau tak mampu buat seorang, bergili-gili lah. 3 orang ke. Tapi sekurang-kurangnya baca suratul Ikhlas 11 kali. Dan apabila pulang ke rumah, ini satu amalan-amalan orang soleh. Nanti saya bagi catatannya. Apabila pulang ke rumah, orang-orang dulu biasanya buat tuan-tuan. Sampai di ngira tu dipakai kacang dal, kacang apa namanya tu. Kacang dal, kacang hijau, kacang apa jenenge ke? Kacang kudo ke pula. Buat ngira, Dan apabila pulang, khatamkan sesegera mana yang mungkin. Khatamkan sesegera mana yang mungkin. Kalau boleh kata guru saya dalam masa 3 hari ataupun 7 hari. Lebih boleh, tapi kalau sesegera mana yang mungkin lagi bagus, iaitu khatamkan membaca zikir tauhid ataupun zikir tahlil la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Niatkan pahalanya kepada si mati. Kalau boleh dalam masa terdekat, 3 hari, 1 hari, 2 hari lagi baguslah. Ustaz, kalau bapak saya dah meninggal 10 tahun Ustaz. Tapi aku biar orang gawe, aku orang reti, aku orang gawe lah. Bengi mau gawe tahlilan ngono. Ini kadang-kadang buat tahlil pun tuan-tuan saya ingatkan. Tapi orang kampung biasa taklah.
Saya dulu masa belajar dekat UTM, franchise dengan YPJ, masa tu bekerja sambil belajar. Jadi gaji pun tak berbesar, nak makan free ni sembahyang kat masjid, lepas tu pergi kenduri. Ikutlah Pak Imam Masjid Abu Bakar semua tu. Kan dapat makan free. Kenduri sana, kenduri sini. Niatnya tu macam tak betul jugalah, tak makan. Yalah seling-seling kan dapat nyerempet juga makan enak-enak tenan kok. Dia jemput, ni Pak Imam, ojo lali mengiki. Malam ni kenduri pak saya, masuk WhatsApp, kau ikat lagi. Tapi apabila sampai ke rumah tu, orang masjid dah datang, anaknya boleh duduk kat luar. Tak sama-sama baca tahlil, tak sama-sama baca yasin, tak sama-sama mengaminkan doa. Tengah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya baru masuk bukan sama-sama la ilaha illallah. Dijalankan handphone dia. Majlis tahlil arwah ayah sedang dijalankan. Dipimpin oleh imam. Ini jamuannya disediakan catering. Wah, sedih tuan-tuan. Patutnya kalau dipanggil orang tu anaknya lah yang sama-sama. Kalau boleh anaknya yang baca doa. Kalau boleh lah ya. Kalau boleh usahakan. Tapi sini kampung tak lah, kampung tak. Semua faham. Jadi tuan-tuan, 70,000. Kalau boleh buat seorang, bermakna dia telah dalam masa hidupnya telah menghatamkan 70,000 untuk diri dia seorang sebelum mati. Kalau dia buat untuk arwah bapaknya yang 10 tahun, 20 tahun dah meninggal, boleh, tak jadi masalah. Tapi kalau yang baru meninggal dunia, lagi-lagilah kita amalkan tu. 70,000 loh Ustaz. Kerungu pun wis kesel. Ya, betul tak kadang-kadang? Tak payahlah tuan-tuan memang kaki zikir. Cuba Pak Imam ni lepas kelas ilmu dah lah ustaz ni tak tahu berhenti. Pukul 9 tak tahu berhenti lagi. Lepas tu ada majlis tahlil ya lepas ni. Pak Imam pula la ilaha illallah 100 kali. Walah mam. Ini contoh mam contoh jangan marah pula. Kok sampai 100 tu mam. Tolong wes lah kan ya. Ini lagi 70,000 tuan-tuan. Janganlah mas semangat. Kalau sekiranya tak mampu 70,000 tu boleh diagih-agihkan. Contohnya adik-beradiknya ada 7 orang. Dah semua dari kebumi, mak bapak ayahnya meninggal dah kebumikan, kumpulkan. Ini abang nak bagi tahu ni. Adik-beradik kita ni ada 7. Abang nak bagi seorang 10,000. Oh semua tercengang. 10,000? Banyaknya duit arwah ya, bukan duit. Baca la ilaha illallah seorang 10,000. Niatkan pahalanya untuk arwah si mati. Itu dinamakan al-munjiyah sughra. Kelepasan yang kecil kita mohon pada Allah. Ada satu lagi sekiranya mampu namanya al-munjiyah kubra, kelepasan yang besar. Kalau tuan-tuan mampu tuan-tuan. Sebab itu sebab apa dinamakan suratul al-ikhlas tuan-tuan? Kerana di antara disebabkan dinamakan suratul al-ikhlas. Sebab tu kalau kita sembahyang sunat, surah apa yang digalakkan baca? Suratul kafirun, suratul ikhlas. Kerana di antaranya mengukuhkan akidah. Rupa-rupanya suratul ikhlas ni kata alim ulama di antara surah yang dapat menyelamatkan seseorang itu daripada kesukaran, daripada kesulitan ketika hidup di dunia, ketika nak menghadapi sakaratul maut, ketika berada di alam barzakh dan seterusnya di alam kubur. Kalau boleh tuan-tuan, sekiranya kita mampu daripada sekarang, khatamkan suratul ikhlas dalam hidup kita sebelum mati 100,000 kali. Berapa kali? 100,000 kali sebelum kita meninggal. Dan boleh juga niatkan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebab tu dia ada bilang-bilangannya. Itu memang kita kena patuhlah. Macam kita lepas wirid, lepas sembahyang, maghrib dengan isya, kenapa kita suruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, betul? Kemudian Allahumma ajirna, kalau jadi imam, Allahumma ajirni seorang 7 kali. Kenapa diletak 7? Ada sebabnya. Kenapa Allahumma ajirni minana 7 kali? Kerana pintu neraka tu ada 7. Di antara alim ulama kata. Kalau kita baca 7 kali pagi dan petang, insya-Allah dijauhkan masuk mana-mana pintu neraka yang tu 7. Sebab tu orang-orang soleh ni dia meletakkan zikir-zikir ni bilangannya tu sudah barang tentu dia ada dia punya sebabnya. Macam tuan-tuan kalau sakit lah tuan-tuan. Sakit contohnya balik rumah nanti ni tengok rumahnya kok jadi 2. Gosok-gosok mata lo, wong rumah aku kok jadi loro. Kapan aku nikah meneh ki? Rumah aku ada pula. Ini contoh, gosok-gosok lo kok rumah aku jadi 2 ni. Gentayangan, rupa-rupanya kepalanya pening. Dicek doktor, darah tingginya atas 200,
bawahnya 100. Tinggi tak? Tinggi tak tu? Tinggi. Wah pak cik ni besok kena pergi seminggu Darahnya sama ke tak? Besok 190, bawahnya 98. Besok pun sama. Wah pak cik ni kena darah tinggi pak cik. Mulai esok pak cik kena 1 hari 1 malam makan pil sebiji aja. Lepas sarapan makan pil darah tinggi sebiji aja pak cik. Tuan-tuan nak ikut ke tak? Nak dengar tak cakap doktor? Takkan nak makan macam gula-gula, habis makan. 3 biji sekali nak. Sudah barang tentu kita dengar nasihat doktor, sebab doktornya pakar dalam bahagian tu. Jadi para alim ulama, dia dah bagi dia punya bilangan-bilangan tu, sudah barang tentu ada sebabnya. Jadi tuan-tuan hadirin minta tolong bagikan ni, boleh tak? Tak tolong bagikan ni. Saya tidak ni. Saya bagi catatan yang cukup dia punya jumlahnya Itu atau. Iya, seorang satu. Yang tak cukup saya tak bagi. Kata guru saya kalau bagi biar dapat semua. Kalau tak dapat semua jangan dibagi. Nanti cari ni pilih kasih. Nanti kalau tak cukup minta maaf. Saya nak putus state tadi tapi tak berapa nasihat, saya tak sempat. Ini ada satu lagi. Ada satu lagi ni tuan-tuan. Ada satu lagi orang yang muda. Ada satu lagi ni. Itu lain ya. Okey, pastikan tuan-tuan dapat 3 tuan-tuan. Ini ada satu lagi. Kata guru saya kalau kita belajar ni kalau boleh dapat 5. Tak dapat 5 dapat 2. Pertama dapat pahala. Kedua dapat ilmu. Itu dua-dua jangan sampai tak dapat. Nombor 3 dapat makan. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Nombor 4 dapat apa? Dapat makan. Nombor 4 apa? Dapat bungkus. Dapat bungkus itu kalau ada. Nombor 5 dapat sampul. Sampul tak semua orang dapat. Jadi saya tak dapat bagi bungkusan, tak dapat bagi sampul, saya bagi kertas sajalah tuan-tuan Ini ada satu lagi, Mam. Ada satu lagi. Lain-lain ada 3. Ada yang tak cukup, Mam, minta maaf. Ini ada lagi satu, Mam. Ada satu. Okey. Pertama tuan-tuan yang saya bagi contoh tu adab-adab ziarah kubur. Kalau kita lalu kubur, apa contoh salam. Dan kalau kita ziarah kubur mak ayah kita, macam mana kita nak bagi salam, apa tata tertibnya, ada dinyatakan dekat situ. Yang keduanya tuan-tuan, ada satu doa tuan-tuan. Lepas kita baca ayat suratul Mul. Kita lepas hisab biasa baca ayat suratul Mul kan? Ataupun dekat rumah baca suratul Mul. Itu di antara amalan yang dapat menyelamatkan daripada azab kubur. Selepas membaca ayat suratul Mul, sebaik-baiknya kita baca doa ni. Allahumma simni bis islami qa'imah. Wa asimni bis islami qa'idaw wa raqida. Wa la tusmin fi aduwa wa la hasida. Allahumma inni a'udzubika min sarri kulli dabbatin anta ahizum binasiyatiha wa as'aluka khairal ladzi biyadik. Sampai situ. Ada tak ni yang ni? Yang tulisannya cilik ngono rapat-rapat. Cilik rapat-rapat ya ke cik, betul, tenang. Ni doa selepas kita baca suratul Mul. Alah ustaz, saya dah baca suratul Mul, kira untung ustaz. Ya memang betul. Ini bukan dipaksa, nak buat boleh, tak buat boleh. Buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Itu aja, tinggalkan rugi. Taklah dosa. Ya. Lepas baca suratul Mul, baca doa ni. Allahumma simni bis islami qa'imah. Wa'simni bis islami qa'idan wa raqida wa la tusmit fiyya aduwa wa la hasida. Allahumma inni a'udzubika min sarri kulli dabbatin anta ahizum binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik. Sampai situ. Ya, sampai situ. Ya Allah, wahai Ali, barang siapa yang membaca suratul Mul dan ia baca kemudiannya akan doa ini yang berarti, ya Tuhanku, peliharalah aku dengan Islam
dalam hal keadaanku berdiri, dan percayalah aku dengan Islam dan hal keadaanku duduk dan tidur. Dan janganlah engkau gembirakan padaku akan musuh dan penghasut. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan tiap-tiap yang merangkak di bumi, yang engkau pegang jambulnya. Jambulnya itu maksudnya setiap di bumi ini di bawah kekuasaan Allah. Dan aku mohon padamu akan kebajikan yang di dalam genggamanmu. Nascaya orang itu dipelihara oleh Allah daripada barang yang menduka citakan, daripada jin dan manusia dan segala binatang. Ya, jadi bacalah doa ni selepas membaca suratul Mulk. Kalau jadi imam kena ubahlah dia punya domirnya, ya. Kemudian tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada kerusingan, sekiranya tuan-tuan ada satu hajat yang tidak tercapai-capai, amalkanlah yang diajarkan kepada Sayyidina Ali. Iza aradta hajatan faqra'a ayat kursi, ya. Bacalah ayat kursi, wad'allahu fil humumi wal kurub wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika asta'izu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farij hammi. Sampai situ doanya, ya. Fa innallaha yasifu ankal humuma wa yufarriju ankal kuruba wa yaqdi lakal hawaid. Hai Ali, apabila engkau menghendaki sesuatu hajat, maka bacalah ayat kursi dan berdoalah kepada Allah di dalam menghadapi segala duka cita dan kesusahan, dan bacalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika asta'izu faghfirli wa aslih li sa'ni wa farij hammi. Maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan daripadamu akan segala duka cita, dan ia lapangkan daripadamu segala kesusahanmu, dan ia tunaikan bagimu segala hajatmu. Rujukannya kitab Wasiatul Mustafa. Kalau beli dalam harganya RM6, tak sampai standar kelapa sawit, ya. RM6 belum tawar lagi, ya. Tapi tulisannya rapat-rapat sikit. Dan satu lagi tuan-tuan, mungkin ada yang dapat, ada yang tak dapat. Yang saya terangkan tadi tu ada dalam satu catatan ni, dekat sebelah tu. Dan yang sebelah ni tuan-tuan amalkan kalau boleh. Saya ijazahkan dengan tuan-tuan, semoga tuan-tuan dapat menerimanya. Amalkan zikir ini kalau boleh satu hari satu malam 360 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau boleh amalkan 360 kali sehari semalam, insya-Allah hati kita dihiasi dengan sifat mahmudah, dijauhi daripada sifat mazmumah. Kalau kita beramal dengan ikhlas tuan-tuan, itulah di antara amalan yang besok dapat menerangi kubur kita di dalam kubur. Penting amalan soleh ini lakukan mencari keredaan Allah semata-mata. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah, harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.